Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini yang sensasi, mantap dan terbaru. Bagi anda yang pertama kali bersama dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Terima kasih sekali lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaik di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Rafizi mencabar. Siapa yang berani, pergilah lawan Rafizi. Oh, hebat sangat di media sosial loh. Hebat sangat di alam maya. Tapi beranikah betul-betul jumpa dengan Rafizi? Pergilah jumpa kalau berani. Rafizi mempelawa aktivis maya, pembangkang, bakar menteri. Ada berani? Jangan cakap saja. Pergilah kalau berani. Selepas berjaya membuat aktivis maya pembangkang meroyan, Rafizi Ramli sekarang pula mempelawa siapa saja untuk bakar menteri. Kalau berani, bakarlah. Peluang untuk bersemuka dengan Menteri Ekonomi itu terbuka menerusi program Bual Bicara Podcast YBM atau Yang Bakar Menteri bermula 8 Januari depan setiap 2 minggu. Beliau kata, saya telah merancang untuk memulakan podcast YBM. Rasminya yang bermakna yang berhormat menteri. Tapi podcast ini bermakna yang bakar menteri. Katanya menurut catatan di laman Facebook hari ini. Rafizi berkata, platform di podcast yang dirakam pada sebelah malam itu tanpa menggunakan peruntukan. Kerana kemunculan di televisyen menggunakan wang rakyat apabila melibatkan airtime. Podcast YBM terbuka kepada siapa saja. Sama ada ahli akademik kah, penyokong kerajaan kah, rakyat biasa kah, dan terutama aktivis maya pembangkang. Inilah peluang. Apalagi ambil peluang cepat-cepat. Pergilah lawan siapa saja di podcast ini. Jangan duk melalak saja di ruang maya, tapi sudah dijemput tidak pula berani. Selain dari mereka yang tampil secara sukarela untuk peluang membakar menteri, saya juga akan mencari aktivis-aktivis maya pembangkang yang banyak memainkan dakwah untuk tampil. Ada berani? Saya akan cari mereka, jemput dan beri peluang bersemuka. Mereka berpeluang membakar saya dan juga berpeluang membakar mereka, katanya. Menurut Rafizi, budaya begini lebih baik daripada budaya memaki hamun dan pertikai perkara picisan seperti yang dibawa oleh aktivis maya pembangkang sekarang ini. Betul. Jadi saya sokong Rafizi, saya sokong cadangan Rafizi ini. Siapa yang berani, pergilah. Siapa yang berani, pergi lawan dengan Rafizi. Kalau beranilah. Tapi saya rasa kamu tidak beranilah. Pembirang saja di alam maya. Sekali dipanggil betul-betul tak juga berani. Salam sejahtera Malaysia. Tahukah anda, Sanusi kini berdepan dengan 2 kes mahkamah, 3 saman fitnah, 5 semua. Buat pertama kalinya Menteri Besar Kedah dapat 2 kes mahkamah, 3 saman fitnah. Aduh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang teruk. Ini kes mahkamah teruk, tapi fitnah lagi teruk. Macam mana Menteri Besar boleh buat fitnah ni? Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Manor, kini terpaksa berdepan dengan beberapa kes di mahkamah dan juga tuntutan saman. Pada 17 Julai lalu, beliau didakwa di Mahkamah Session atas 2 tuduhan. Mengeluarkan kata-kata menghasut isu pelantikan Menteri Besar Selangor. Yang ini habislah. Saya rasa ini confirm kalah lah. Takkanlah dia boleh kalahkan Dewan Diraja Selangor. Ini kalah lah, memang kalah. Confirm kalah.
pelantikan Menteri Besar Selangor dan berhubung penubuhan kerajaan perpaduan dalam satu ceramah. Ini Agung pula. Aduh, Sanusi memang hebat lah. Dia kena dengan Sultan Selangor, lepas itu Agung. Hebat ini Sanusi ini. Sanusi yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional didakwa didapati melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut dengan menyebut perkataan yang mempunyai kecenderungan untuk membangkitkan perasaan tidak setia terhadap mana-mana raja. Terdahulu Sanusi sekali lagi akan berdepan dengan tindakan undang-undang daripada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Amiruddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor pada Jumaat berkata, tindakan samannya itu berkaitan dengan ucapan fitnah Muhammad Sanusi pada Majlis Jeraja Mega PN Perikatan Nasional BES Sayangi Kedah Sejahtera di Dataran Darul Aman di Jitra di Kedah. Sanusi mendakwa Amiruddin turut terlibat dengan skandal dengan pengasas kumpulan berjaya Tan Sri Vincent Tan dalam projek pembersihan Sungai Klang. Aduh, ini memang susahlah dia mau menang. Ekoran itu Berjaya Land turut membuat laporan polis dan mengambil tindakan undang-undang terhadap kenyataan Sanusi yang didakwa dibuat secara melulu dan berniat jahat berkaitan dengan syarikat itu. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Berjaya Land, Syed Ali Shahul Hamid berkata pihak syarikat secara kategorikal dengan tegas menafikan semua tuduhan tidak berasas ketika Sanusi berucap dalam ceramah pada 2 Ogos di Kedah itu. Sebelum itu lagi, pada 13 Disember tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memfailkan saman fitnah terhadap Sanusi berhubung ucapan yang berbau fitnah yang mengaitkan ahli Parlimen Tambun itu dengan perlakuan tidak bermoral dalam satu jelajah kempen ceramah jelajah PNBES di Tambun. Bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Alor-Star pada 28 Jun lalu mengarahkan Anwar dan Sanusi mengemukakan hujahan bertulis sebelum atau pada 26 Julai lepas berkait saman fitnah berkenaan. Terjumpa lagi, tahniah Sanusi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Malang sekali bagi Sanusi. Akhirnya kalah lagi dalam kes fitnah. Kali ini Sanusi dilarang oleh mahkamah untuk mengulang kenyataan fitnah terhadap Anwar. Aduh, susah jugalah. Balik-balik fitnah. Sekarang ini berambur-ambur fitnah. Di mana-mana fitnah. Ini diterbitkan di Sinar Harian. Sanusi dilarang ulang kenyataan fitnah terhadap Anwar. Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor dilarang untuk mengulang semula dan menerbitkan semula kenyataan yang memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim di media sosial, laman web, dan mana-mana platform sehingga kes saman difailkan Perdana Menteri terhadap Menteri Besar Kedah itu diputuskan oleh mahkamah. Peguam Datuk S.N. Nair yang mewakili Anwar berkata, Hakim Mahazan Mataib membenarkan permohonan interparti injuksi di pohon pengurusi Pakatan Harapan itu pada prosiding yang telah dijalankan secara dalam talian pada Selasa di Mahkamah Tinggi Alor-Star. Perintah injuksi itu bagi menghalang defendant, iaitu Muhammad Sanusi, kaki tangan atau ejennya daripada mengulangi atau menerbitkan kenyataan-kenyataan serupa yang mempunyai kecenderungan untuk menggambarkan plaintiff, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, sama ada secara langsung atau sindiran, atau dengan sindiran dalam mana-mana saluran media sosial defendant, laman web dan mana-mana platform lain sehingga pelupusan kes saman, kata Nair ketika dihubungi. Menurut Nair, mahkamah menetapkan 19 Februari 2024 untuk pengurusan kes di hadapan pendaftar menerusi e-review. Pada prosiding hari ini, Nair turut dibantu oleh Peguam Jadin Pon Y. Ken, manakala Muhammad Sanusi pula diwakili oleh Peguam Yus Farizal Yusuf dan Adam Lukman Amdan. Hari ini ditetapkan untuk keputusan permohonan itu selepas pihak-pihak terlibat selesai berhujah pada 16 Oktober lalu. Jadi maknanya, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian,
Maknanya selepas dihujah, didapati bahwa benda ni memang ada kes. Jadi Sanusi diarahkan untuk tidak lagi mengulang fitnah. Maksudnya pada hemat saya, pada pendapat saya, ada harapan kalah kot. Ada harapan kalah kot. Kesian dia, kesian. Okey, kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.